Kita terus saja bersama dengan Eli Iskandar di MIP Serdang. Eli, silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan di studio. Kita kembali ke PKRC Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 2.0 di MIP sini, dan tadi saya berada di atas dan sedikit gambaran telah kami berikan juga tentang aktiviti solat sunat Aidilfitri yang dilaksanakan dalam kalangan petugas yang dipimpin oleh Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Dan sekarang ni saya turun ke bawah, ini di kawasan Yellow Zone. Yellow Zone ini menempatkan kaki tangan ataupun petugas frontliner yang menjaga dan memantau keadaan pesakit ataupun mereka yang dikuarantinkan. Yang di sebelah sini ialah golongan wanita dan juga kanak-kanak. Jadi beginilah keadaannya, nampak macam tenang, tetapi tugas mereka ini mencabar. Dan untuk makluman semua, bila masuk ke Yellow Zone, SOP ni lebih ketat, kena pakai face shield, dan kalau pakai face shield kena pakai pelitup muka juga. Okey, dan untuk cerita lebih lanjut tentang tugas di sini, saya nak bersama dengan pengarahnya lah, pengarah PKRC ni, Dr. Syahabuddin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Eli. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Zahir Batin juga. Okey, setakat ini bagaimana keadaan selepas dibuka kembali, beroperasi kembali? Okey, daripada sejak beroperasi kembali kita Disember tahun yang lalu, kita telah diberikan mandat sebanyak 10,000 katil. Tapi sekarang kita telah, masa mula beroperasi dulu kita ada sampai 9,000 katil. Tapi sekarang kita dah mengkecilkan sedikit operasi, tetapi memberikan lebih banyak ruang untuk pesakit-pesakit yang lebih kritikal lah. Okay. Dan saya difahamkan petugas-petugas ini daripada awal dahulu dah mula membiasakan diri. Tapi ada juga aspek-aspek tertentu dari segi kebajikan petugas frontliners ini yang harus dikendalikan, sebab ada sebab kerja ni memenatkan. Kita tengok gambar-gambar yang dikongsi pun macam kesian kalian ni kan. Jadi bagaimana mengendalikan moral dan juga semangat mereka ni untuk terus bekerja, terutamanya Hari Raya ni memang termasuk doktor memang cabaran yang besar sebab kita dah melalui hampir 2 tahun kita punya pandemik ni. So apa yang kita lakukan di sini adalah kita sentiasa memberikan sokongan kepada semua kaki tangan. Tak kira semua agensi, kita punya 18 agensi di sini. Saya sendiri bersama dengan sahabat-sahabat pengurusan lain sentiasa turun ke padang dan bertanyakan tentang apa-apa jenis masalah dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi dan kita atasi bersama. Di samping itu juga kita mempunyai perkhidmatan mental health and psychosocial. Iaitu kita mempunyai kaunselor-kaunselor kita di sini yang bertugas untuk mengendalikan ataupun detect sama ada petugas-petugas kita mempunyai masalah-masalah tertentu. So itu bukan saja kaki tangan, kita juga menawarkan perkhidmatan tersebut kepada pesakit-pesakit juga. So apa yang kita lakukan adalah sekiranya mempunyai ataupun kita nampak mungkin ada sesuatu yang berlaku, kita akan terus menghubungi petugas tersebut dan kita akan offer mereka sesi kaunseling dan sebagainya. Dan antara perkara yang untuk memberikan mereka semangat terutamanya di musim perayaan ni ialah aktiviti menghias dan sebagainya kan. Kalau boleh doktor nak kongsi, sebab saya tengok di atas ni macam-macam kreativiti yang mereka tonjolkan ni. Betul, alhamdulillah. Kita mengadakan, kita cuba menceriakan suasana sambil kita bertugas, we try to have fun, some fun. Okay. So apa yang kita lakukan, kita cuba mengadakan sesi pertandingan, menceriakan suasana agensi-agensi di pos-pos mereka dan juga di hall dan juga di tempat-tempat pesakit seperti ini. Jadi kita bagikan 2 kategori. Satu kategori yang hall-hall pesakit, satu kategori agensi-agensi. So kita adakan pertandingan tersebut just untuk kita timbulkan suasana hari raya, keseronokan walaupun kita menghadapi cabaran yang besar dalam menggalas tugas dan tanggungjawab ini, insya-Allah. Jadi bermakna kalau cuti raya dibekukan itu tidak ada masalah, semangat raya itu masih dibawa dalam tugas. Ya, betul. Kita memang menggalas tugas ni dengan sebaik mungkin, tapi di samping itu kita cuba menghidupkan suasana supaya kita mengurangkan sedikit ketegangan di kalangan petugas, insya-Allah. Saya difahamkan kebanyakan petugas memakai scrubs untuk petugas, dan yang menarik saya perasan ada yang scrub raya pun ada. Warna-warni scrub raya. Betul, memang itulah kita pun tidak menghalang, tapi bila mereka masuk ke dalam memang scrub mereka pakaian raya mereka adalah PPE lah. Full PPE. Itu memang kita tak boleh nak elak lah. Okey, baik. Kepada penonton yang menonton ini, pesanan sikit doktor. Okey, alhamdulillah kita sekarang menyambut suasana hari raya dalam keadaan yang sungguh mencabar. So pertama sekali kita nak mengucapkan selamat hari raya daripada PKRC bersepadu MIP 2.0 kepada seluruh rakyat Malaysia. Raya ni menginsafkan kita daripada segi arti kemenangan. Adakah kita telah mencapai kemenangan dan adakah kita boleh membawa semangat
Ramadan kita dalam mengekang hawa nafsu kita, dalam menjaga SOP. Dalam menjaga SOP, itulah erti kata sebenar kemenangan kita. Untuk mencapai kemenangan ini, kita perlu melakukannya secara bersama, collectively. So saya harap seluruh rakyat Malaysia patuh kepada SOP, dan di samping itu dengan segera mendaftarkan diri untuk divaksinasi, insyaAllah. Terima kasih pesanan yang sangat baik daripada Dr. Syahabuddin, pengarah PKRC di sini. Terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas Doktor ya. Selamat Hari Raya. Ya, maaf zahir batin juga. Jadi walaupun hari Syawal ni kira hari kemenangan, kita masih lagi belum menang, ada peperangan yang masih kita harus tempuhi. Jadi saya nak bersama dengan antara lain petugas-petugas di sini. Dan kalau ada perasan yang memakai pakaian warna hijau ni bukan pesakit. Mereka ni kerana terlalu kerap kena tukar PPE, jadi diberikan pakaian hospital untuk dipakai sebagai pakaian bekerja. Ini jururawatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya? Siti Kasmas. Boleh saya pinjam sekejap? Tak sibuk sangat kan? Okey, nak sembang-sembang sikit lah. Asal mana? Asal Kelantan. Oh, Kelantan. Kira berapa tahun dah tak balik? Ke tahun ni je tak balik? Ikut kan 2 tahun lah tak balik. Oh, sejak jaga di sini lah? Lepas sampai tahun ni dah tak balik lagi. Jadi dah biasa lah? Dah biasa lah. Apa cabaran bekerja di sini sebagai frontliner? Cabaran kat sini yang saya tahu, saya nampak, yang saya alami sekarang ni adalah kita nak handle sakit yang masuk dekat sini. Sebab kebanyakan pasien yang masuk kat sini, dia orang macam tak boleh terima kenyataan. Kenapa saya kena masuk dekat sini? Kenapa tak quarantine kat rumah? So kat situ saya kena pandai handle emosi dia orang jugalah. Sebenarnya kalau ikut banyak tugas jururawat yang perlu dikendalikan ya. Administrationnya, emosinya dan juga membantu doktor dan sebagainya. Oh ya, semalam hari jururawat sedunia kan. Selamat hari jururawat diucapkan kepada anda. Jadi agak-agak bila dapat cuti? InsyaAllah esok saya dapat cuti dah. Esok dah cuti dah? Alhamdulillah. Tapi tak boleh balik dah Itulah, tak boleh balik. So bahayalah kat sini. Asalkan dapat berehat sekolah kan. Ya, okey. Selamat bertugas ya Puan Siti Kasmas ya. Okey, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya. Okey, ini rata-rata gambaran yang kita dapat berikan kepada anda. Cuma kali ini alang-alang dah berada di sini, kami berkesempatan untuk memohon kebenaran daripada pihak PKRC dan juga individu yang berada di sebelah ruang ataupun dinding ini untuk ditemu bual, untuk berkongsi pengalaman beliau berada di pusat kuarantin ini. Dan nampak satu family bertiga ni, kalau boleh kita ke depan sikit, saya kena hubungi mereka untuk kita dengarkan perbualan mereka ni. Sekejap ya, kita telefon ya. Okey, kita nak tanyalah bagaimana keadaan mereka. Dan hello. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Puan Suzilawati Samsudin. Ya, saya. Okey, dah berapa hari berada di sini? Saya dah 8 hari. Okey. Tapi oleh kerana sepatutnya saya keluar semalam. Oleh kerana anak saya masuk 2 hari kemudian. Okey. Jadi saya ikut dia lah. Jadi kena stay demi anak lah ya. Okey, dengan anak. siapa lagi dalam kalangan ahli keluarga Puan yang dikuarantinkan di sini? Suami saya dengan anak saya yang adik bawah sini yang umur 8 tahun. Okey, baik. Jadi Puan pernah terlintas tak yang satu dijangkiti, satu lagi kena beraya di dalam pusat kuarantin ini? Oh, tak pernah terlintas pun. Sebab biasa kat rumah, sibuk-sibuk dekat rumah, pasal lemang dengan anak-anak. Tiba-tiba dah berpecah anak saya 4 orang kat rumah. Oh, maknanya lepas maknanya sebelum ni duk sibuk buat persiapan raya lah ya. Nak katakan buat persiapan raya tak juga, sebab 12 hari sebelum saya di kuarantinkan tu saya dah demam. Jadi saya cakap kira macam tiba-tiba macam tak payah raya pun tak apa, jadi kesihatan penting kan. Rupanya betul, saya dulu masuk, 2 hari kemudian anak saya masuk. Lepas tu anak saya yang 4 orang lagi besok baru keluar kemudian saja untuk yang kali kedua swab test. Oh, okey. Maknanya demam tu dah berlarutan lah sebelum ni. Nak katakan berlarutan, dia bukannya demam biasa. Dia terus tumbang. Terus macam tak boleh nak bangun, tak boleh nak. Okey. Tak boleh nak ni lah, tak boleh macam orang demam nak bangun, nak makan, tak ada. Masa tu terlintas tak yang Puan dijangkiti COVID-19?
Oh tak. Tak ya. Sebab saya ingat kan dia mengandung. Okey. Ya, jadi inilah keadaannya. Saya pernah mengandung tu cinta-cinta saya macam tu. Tak larat nak bangun, tak ada selera makan, tak boleh nak bau, tak boleh nak rasa. Ya. Jadi satu Syawal ni bagaimana perasaannya berada di sini dan adakah elemen-elemen hari raya turut diraikan bersama-sama di dalam pusat kuarantin ni? Kalau nak bohong lah saya kata kan raya ni tak ada makna, tapi bila difikirkan balik, orang kawan saya pernah cakap raya tetap ditempui, raya tetap dirasai, cuma keadaan kita je berbeza-beza. Itu saja. Ini reda dengan apa yang sedang dilalui lah ya. Jadi berhubung dengan keluarga tak? Berhubung dengan keluarga? Ada berhubung dengan keluarga? Ya. Ada. Kabarnya ibunya tidak sihat ya puan? Mak saya tak berapa sihat sebab ialah orang tua kan. Sejak sihat, sejak demam, sejak darah tinggi naik, sejak susu manis naik. Okey. Ini anak semua keadaan macam mana? Ada simptom ke? Ini okey lah, dia pun okey, sihat, cuma dia kata boring duduk kat sini, tak ada apa-apa. Jadi kawan-kawan yang bawah-bawah dia, kecil-kecil itulah kawan mainan dia. Okey. Jadi apa aktiviti bersama dengan anak yang dilakukan di sini? Saya difahamkan sebab ada peralatan dan perkakasan yang tidak boleh dibawa masuk kan? Apa aktiviti yang dilakukan di sini? Saya dengan anak saya bercerita lah apa yang sebelum ni saya tak boleh nak buat. Biasa kan kalau budak jumpa gadget kan, TikTok, WhatsApp. Jadi bila saya dapat lebih lanjut lagi berkomunikasi dengan dia. Ya, inilah masa betul-betul dimanfaatkan untuk ya betul. Saya dapat berkomunikasi dengan yang lain lagi. Hikmah di sebalik kuarantin ini. Okey puan, kita doakan yang terbaik ya. Selamat menjalani fasa yang mencabar ini. Semoga selepas ni satu keluarga akan sembuh dan kembali ke rumah lah ya. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Jaga diri Puan Syedawati. Selamat Hari Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum. Itulah dia. Kita nampak keceriaan yang di wajah mereka ni. Tetapi itulah cabaran yang dilalui, apatah lagi satu Syawal yang sepatutnya kita meraihkan pakai baju raya dan sebagainya. Mereka terpaksa berpakaian begini. Jadi itulah dia. Kita harapkan yang penonton yang sedang menonton sekarang ini sedar inilah penyebab apabila kita tidak mematuhi SOP ya, kita rentas negeri dan sebagainya tanpa kebenaran. Inilah yang bakal kita lalui ataupun bakal kita saksikan kalau kita masih lagi tidak mau mengawal diri kita untuk mengekang pandemik ini. Jadi harapnya dapat kesedaran daripada perkongsian dari PKRC MAIP sini. Sekian daripada saya mewakili kerabat kerja lintas langsung di sini. Selamat Hari Maaf Zahir Batin. Jumpa lagi kembali ke studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Iskandar. Dan kalau kita rasa kita ni susah, kita ni sedih keadaan kita tak dapat balik raya, lihatlah ada lagi yang lebih sedih. Kan, sentiasa ingat je kalau kita ni susah, ada orang lagi susah daripada kita. Keadaan lagi teruk, keadaan lagi sedih.